Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Noliana Syafiqah Cik Faiz bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN edisi ke-51. Kita mulakan buletin dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Sukan Olimpik khas dunia merupakan sukan eksklusif terbesar di dunia untuk orang kurang upaya intelek. Telah berlangsung di Berlin, Jerman dari 17 hingga 25 Jun 2023. Kontingen negara yang diketuai oleh Dr. Siwanesan Govindasamy menghantar 16 orang atlet untuk bertanding dalam 6 jenis sukan iaitu renang, boccia, badminton, olahraga, pingpong dan bowling. Berlin menjadi tuan rumah kepada lebih daripada 7,000 atlet dari 190 negara untuk edisi kali ini. Mesyuarat Lembaga Pengurus Majlis Sukan Negara Penggal ke-23 kali kelima telah diadakan di Bukit Jalil dan dipengerusikan oleh Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hannah Yeoh. Mesyuarat yang diadakan secara rutin pada setiap bulan itu antara lain turut membincangkan kertas cadangan rang anggaran bajet Majlis Sukan Negara serta kertas makluman pemerkasaan kerjasama antara Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi. Dalam aksi kumpulan A Piala MFL 2023, skuad projek FAM MSN turun ke Stadium Bola Sepak Ceras Kuala Lumpur menentang pasukan Kedah Darul Aman FCB pada 21 Jun dengan misi memburu kemenangan berganda. Pasukan bimbingan Muhammad Zaidi Rahmat yang tewas 0-4 kepada pasukan Kedah Darul Aman B pada 15 Mac lalu beraksi cemerlang namun sedikit tertekan dan berjaya bertahan hingga ke masa tambahan. Pasukan Kedah berjaya mendapat sepakan penalti pada minit ke-92 namun berjaya diselamatkan penjaga gol yang juga kapten pasukan Nabil Ashraf Ramli. Tamat perlawanan, skuad projek FAM MSN 0, Kedah Darul Aman FCB 0. Kejohanan Lawn Bowl Kuala Lumpur Mixed Force Open Championship 2023 membuka tirai pada 22 Jun telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Ahmad Syafawi Ismail, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara di Kompleks Sukan Lawn Bowl Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Kejohanan anjuran Persatuan Lawn Bowl Kuala Lumpur itu menyaksikan penyertaan 43 pasukan dari seluruh negara. Turut hadir Yang Berbahagia Datuk Anwar Cik Omar, Presiden Persatuan Lawn Bowl Kuala Lumpur dan Yang Berusaha Encik Muhammad Iqbal Haji Yusof, Setiausaha Kehormat Persatuan Lawn Bowl Kuala Lumpur. Karnival Bakat Kebangsaan MSN Siri 1 telah melabuhkan tirainya pada 18 Jun 2023 mempertandingkan 4 jenis sukan iaitu angkat berat, memanah, karate dan bowling padang. Negeri Kedah cemerlang mendahului carta pengutan pingat Siri Karnival kali ini dengan membawa pulang 11 pingat emas, 4 perak dan 3 gangsa yang majoritinya diperoleh menerusi sukan angkat berat. Pulang membawa 11 pingat emas dan kesemuanya dari sukan angkat berat. Pencapaian cemerlang negeri hijau kuning ini tentunya terletak kepada kejayaan program pembangunan sukan tersebut oleh Majlis Sukan Negeri Kedah. Majlis Sukan Negeri Kedah mengambil inisiatif untuk meneruskan program selepas daripada kita dilanda COVID, PKP, kita still teruskan program seperti biasa. Lagi satu, kita cuba ubah sikit kita punya trend iaitu kita buat atlet cross sport daripada sukan olahraga kita cuba masukkan ke dalam sukan angkat berat. So mungkin menjadi rahsia kepada kita untuk berjaya pada karnival kali ini setakat hari ini sajalah. So kita ubah daripada program cross sport tu, daripada sukan olahraga atlet tu ke program sukan angkat berat. So nampak hasilnya tu nampak di sini dan sebelum ni kita nampak hasil daripada program tu sendiri yang kita buat di Kedah. Menurut Hafizuddin lagi, pasukan Kedah menjadikan karnival bakat kali ini sebagai medan percubaan 40 orang atlet angkat berat mereka dan misi menjadikan sukan angkat berat sebagai sukan tumpuan menampakkan hasil membanggakan. Kita banyak dibantu oleh Majlis Sukan Negeri Kedah sendiri. Antara sukan angkat berat adalah sukan tumpuan Majlis Sukan Negeri Kedah sendiri. So banyak peruntukan dari segi penyertaan kejohanan, peralatan dan bantuan kepada pusat latihan itu sendiri. Majlis Sukan Negeri Kedah banyak membantu kita. So dengan itu salah satu sukan tumpuan Majlis Sukan Negeri Kedah adalah sukan angkat berat.
Selain Kedah, percaturan negeri-negeri yang menjadikan satu-satu sukan sebagai sukan tumpuan seakan menjadi apabila Selangor juga tidak ketinggalan menunjukkan penguasaan dalam sukan memanah dengan meraih 5 pingat emas daripada 9 acara yang dipertandingkan. Selangor yang menduduki tempat kedua keseluruhan membawa pulang 10 pingat emas, 10 perak dan 7 gangsa. Manakala Sabah yang berada di kedudukan ketiga keseluruhan meraih 8 emas, 3 perak dan 4 gangsa. Rata-ratanya memperoleh pingat dari sukan karate. Mesyuarat Jawatankuasa Road to Gold meluluskan segala permintaan yang dikemukakan jago berbasiskan negara, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang. Pada mesyuarat sama, 6.9 juta ringgit diperuntukkan untuk program RTG yang ditubuhkan Mac lalu bagi menyelaras usaha memenangi pingat emas pertama Malaysia di Sukan Olimpik. Penyelaras program RTG Datuk Stuart Ramalingam menjelaskan pihaknya menunaikan permohonan Datuk Azizul bagi memastikan prospek pingat di Sukan Olimpik 2024 itu mendapat segala apa yang diperlukan untuk beraksi di tahap terbaik. On this matter, I would like to also highlight that RTG is not here only to remove roadblocks for the athletes but also to provide support systems to MSN's current structures and areas that constrain them within the policies of MSN. Here, I would like to thank Datuk Syapawi and his team and MSN for constantly providing RTG the support needed to ensure that we are able to cooperate with the athletes and within the structures of the government agencies. Dalam perkembangan berkaitan, beliau turut menjelaskan Jawatankuasa RTG juga memutuskan untuk memasuk skuad hoki kebangsaan ke dalam program tersebut bagi membantu persiapan pasukan negara ke Sukan Asia di Hangzhou, China, September ini. Selain hoki, Jawatankuasa RTG turut mengumumkan perseorangan lelaki Eng Ziyong dan bergu campuran Cheng Tanji Toh Iwe disenaraikan dalam program berkenaan bagi membantu mereka dalam saingan kelayakan ke Olimpik. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Han Ah Yoh menjelaskan sejumlah 6.9 juta ringgit diperuntukkan untuk memenuhi segala permintaan atlet di bawah program RTG. Tambahnya, Jawatankuasa turut meluluskan allowance khas RTG untuk seorang atlet sebanyak RM3,000 sebulan. For now, for this batch of athletes, dana mencukupi, tetapi oleh kerana proses kelayakan masih sedang berjalan, kalau ada penambahan atlet yang akan masuk, dana itu juga akan bertambah, permintaan itu juga akan bertambah. Oleh sebab itu, kita telah memutuskan untuk koordinator dan MSN dan KBS dan ISN dan OCM duduk bersama untuk mengkaji struktur untuk fundraising dalam mesyuarat yang akan datang, baru kita akan bincangkan. Setakat ini memadai. Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang membuktikan kehebatannya apabila berjaya mengungguli pencapaian emas berganda di kejohanan berbasikal trek Asia 15 tahun lalu dengan meraih gelaran juara Kirin dan Pecut di ACC di Velodrome Nasional Nilai baru-baru ini. Kejayaan itu juga menyaksikan beliau mencipta legasi tersendiri dengan meraih pingat emas ke-12 di ACC selain menamatkan penantian 8 tahun beliau untuk kembali bergelar Raja Kirin Asia selepas edisi 2015 di Thailand. Datuk Muhammad Azizul Hasni yang dikenali sebagai The Pocket Rocketman meraih pingat emas ke-11 sepanjang keriernya di kejohanan basikal trek Asia pada Jumaat selepas mengungguli acara pecut buat kali ke-7 selepas kejayaan pada 2008, 2009, 2014, 2017, 2019 dan 2020. Beliau menepati ramalan meraih emas acara pecut individu mencatat 9.92 saat pada perlumbaan pertama dan 9.828 saat pada perlumbaan kedua bagi mengatasi Otakaya dari Jepun. Saya macam tak percaya dia macam wah finally aku berjaya juga buat kan. Saya memang impikan before ACC lagi from Hong Kong, from National SFK nak menang one more medal to seal my legacy status. 11 medal, it's not easy. Tambahan for the last few years, Asia ni dah world class lah. Japan, China, Malaysia memang world class lah. So berkata ni pun lebih kurang level macam World Championship juga lah. Kecuali tak ada dash je kan. Sebab Japan memang dia orang memang top lah. Always on the podium semua kan. Overall, very happy lah. Very happy semua.
Tidak terhenti di situ, Azizul meneruskan penguasaannya di ACC dengan memenangi emas acara kegemarannya. Kirin pada Ahad sekaligus membolehkan pelumba dari Terengganu itu mengumpul keseluruhan 12 emas sejak kali pertama melakukannya pada 2007 di ACC. Lebih manis, rakan sepasukan Muhammad Syafir Daud Shahrum turut berada di podium apabila meraih gangsa. Skuad bola jaring remaja negara terus cemerlang apabila berjaya mempertahankan mahkota kejuaraan pada kejohanan bola jaring remaja Asia di Jeonju, Korea Selatan. Kejayaan itu sekaligus menyaksikan pasukan kebangsaan menempah slot di kejohanan remaja dunia 2025 yang akan berlangsung di Spanyol. Semangat berpasukan yang dipamerkan skuad bola jaring remaja kebangsaan menjadi kunci kejayaan pasukan itu mempertahankan kejuaraan bola jaring remaja Asia buat kali ke-7. Ketua pasukan Siti Maisarah Afandi menjelaskan, kemenangan itu juga amat bermakna kerana skuad negara berjaya menempah tiket ke kejohanan remaja dunia pada 2025. Saya rasa sebab mungkin bonding kami terlalu kuat sebab kami training dah lama bersama, so chemistry kami sangat kuatlah untuk game kali ini. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Hannah Yeoh berkata pihaknya akan memastikan bantuan sewajarnya diberikan kepada Persatuan Bola Jaring Malaysia dalam memastikan persiapan pasukan negara tidak terjejas. Kita akan bincang dengan persatuan untuk tengok keperluan mereka dan pastikan mereka bila ke peringkat dunia nanti mereka boleh mendapat sokongan yang mantap daripada kerajaan lah. Skuad kendalian Aminah Sari mengekalkan gelaran juara remaja Asia selepas menewaskan Singapura 49 berbalas 45 pada aksi final. Malaysia pernah memenangi kejohanan remaja Asia sebanyak 6 kali pada 2004, 2006, 2008, 2010, 2013 dan 2019. Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, mari kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Sehingga kita berjumpa lagi di edisi yang akan datang.